أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sebenarnya tuan-tuan, Wahabi ini ialah satu nama nisbah kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah seorang mujaddid yang telah cuba untuk mengembalikan umat Islam kepada ajaran sebenar. Setelah sekian lama umat Islam telah menyimpang dari ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasul. Dia tidak bawa satu yang baru. Kalau akidahnya ialah cuba merujuk kepada akidah as-salafus salih. Dan tuan-tuan, asas kita nak tengok mengukur seseorang itu, kita tengok akidahnya. Kalau betul di situ, kita mengajak kepada amal ibadahnya. Akidah yang dibawa dan diperjuangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab ialah mengajak seluruh umat supaya kembali kepada akidah yang disampaikan oleh Rasul kepada para sahabat. Tak lebih dari itu. Jadi, apakah akidah seperti itu salah? Kita jawab, memang tepat, betul dan benar. Itulah yang diajar oleh Rasul. Jadi satu. Yang kedua, tuan-tuan, apa yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab ialah di segi fiqahnya, tuan-tuan, ya. Di segi akidahnya tadi. Di segi akidah yang dibawa oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab ni, tuan-tuan, tak lari daripada akidah imam-imam yang terdahulu. Seperti akidah yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah. Seperti akidah yang ditulis oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Tak lari, sama. Walaupun mereka berada di waktu yang berbeza, tetapi oleh kerana sumber sama, maka sebutannya adalah sama. Kemudian, kalau kita tengok, tuan-tuan, akidah yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab ini sama dengan akidah yang dibawa oleh Al-Imam Al-Ash'ari dalam kitab Ibanah, dalam kitab Ar-Risalah ila Ahli Thagri, dalam kitab Maqalat Islamiyin, tetapi dalam bab Aqidatu Ahlul Hadis. Tetapi apa yang sampai ke tempat kita, akidah dinisbah pada Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Namun apa yang kita belajar adalah sangat jauh dan sangat berbeza daripada apa yang diajar oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Kalau kita ambil akidah yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab dengan akidah yang ada ditulis oleh Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dalam kitab Risalah ila Ahli Thagri dan dalam kitab Maqalat Islami Aqidatu Ahlul Hadis, nanti kata saya mengikut Ahlul Hadis, maka kita cantum dua-dua, kita letak sebelah menyebelah, kita tengok yang sama, tak berbeza. Jadi tuan-tuan, kalau sama di segi akidah, maka itu satu perkara yang bukan secara kebetulan, tetapi itu adalah manhaj yang sama. Yang kedua, di segi fiqh. Adapun di segi fiqh ni, tuan-tuan, ialah Muhammad Abdul Wahab berpegang kepada mazhab Ahmad bin Hanbal. Siapa berani tolak Ahmad bin Hanbal? Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, hari ni orang panggil Wahabi ni apa? Wahabi ni bahaya, dia kata. Apa sebab bahaya? Sebab dia kata sikit-sikit bid'ah. Sikit-sikit bid'ah. Walaupun saya tak mengaku saya Wahabi, tapi orang duk kata juga. Bila kita tanya Wahabi tu apa? Wahabi ni suka bid'ah ramalan orang. Yang ni Nabi tak buat, yang ni Nabi tak buat. Tuan-tuan, kita nak ajak orang kembali kepada apa yang Nabi buat. Bahaya ke tak bahaya? Di mana bahayanya? Kita nak kembalikan amalan masyarakat sama seperti amalan Nabi. Di mana bahayanya? Tak ada bahaya pun. Yang bahayanya adalah kedudukan ustaz tu. Bukan agama orang yang bahaya. Yang bahaya kedudukan orang yang sekat geng-geng Wahabi ni. Sebab apa? Sebab dia kata kalau bagi mereka ni habis ya, kita tak boleh cari makan. Tahlil tak ada, talqin tak ada. Dia kata bahaya-bahaya. Apa yang bahayanya? Tak bahaya apa pun. Bahaya pada pendapatan kamu, bukan bahaya pada agama orang. Ini bukan tuduhan yang baru. Pokoknya Syekh Al-Hadi dituduh Wahabi zaman tu. Memang Hamka dituduh Wahabi. Dan inilah kata Hamka bila habis perkakas
hujah digunakan perkakas fitnah, kata Hamka. Cuma Hamka dia jawab, dia defend Wahabi tu. Salah ke hujah dia? Hujah dia betul tapi dia Wahabi. Kerana itulah kadar pengetahuan yang dia ada. Tak kunut Wahabi. Majoriti umat Islam dalam dunia ni, macam saya kata, tak kunut. Bismillah pelan, Wahabi. Mazhab Malik bukan berkata bismillah pelan. Tak payah bismillah langsung, makruh. Mazhab Hanbali, bismillah perlahan. Hanafi, bismillah perlahan. Syafi'i, bismillah kuat. Dia kira hak mana dia tak pernah tengok, Wahabi. Tuhan ada atas arash, jadi dia jadi Wahabi. Yang ada sebagai ustaz-ustaz ni, dia tak Ar-Rahmanu ala arsh istawa, istiwa di atas arash, dia tak bagikan satu tafsiran dengan bagaimana layak dengan kebesaran Tuhan. Sekarang ni bila orang sebut soal Wahabi, di kalangan masyarakat kita umum melihat, pertama, tak baca kunut. Kedua, bismillahnya perlahan. Ketiga, tiada bacaan Yasin malam Jumaat. Keempat, tiada talqin di kuburan. Kelima, tiada majlis tahlil. Keenam, tiada sambutan Maulidur Rasul. Dan beberapa hal. Ada pula pihak ni, jadi Wahabi ni semua ISIS. ISIS adalah terorisme. Mereka ini pemikiran dia habis. Dia kata pasal ISIS tu duk baca buku-buku tulisan Ibnu Taimiyah, tulisan Muhammad bin Abdul Wahab tu, Abu Bakar Al-Baghdadi. Dia baca Quran ni, katakan Quran tu salah. Quran tak salah. Yang salah tu dia. Dia baca buku Ibnu Taimiyah, dia baca buku Muhammad bin Abdul Wahab, dia baca buku ulama-ulama mazhab Syafi'i. Tapi semua ni tak salah. Yang salah dia. Pasal dia dah baca dalam keadaan yang salah. Salah pemahaman dia. Salah penjelasan dia. Tapi jangan kita sampai satu ketika sampai nak mempertahankan pendirian kita dengan menyesatkan orang lain. Tak boleh. Islam tak mengajar sedemikian rupa. Sebab tu seruan yang terbaik pada hari ini adalah seruan berbalik kepada Quran dan Sunnah. Berasaskan apa? Bukan literal. Bukan buka Quran, buka hadis. Lagu ni kita beramai. Jom. Tak. Quran dan Sunnah kita nak kena faham. Siapa yang paling faham tentang Quran dan Sunnah? Nombor satu, sahabat Nabi. Ustaz nak ikut sahabat Nabi macam mana? Tengok ulama-ulama yang ajak kita ikut sahabat Nabi. Antaranya ulama 4 mazhab yang popular. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Mana boleh kita ketepikan ulama? Benda yang kita tak pernah tengok, benda yang kita tak pernah dengar, tu Wahabi. Tu sesat. Tu tak boleh lagu tu. Kalau you pergi Saudi, orang kata Saudi Wahabi. Orang Saudi pun ketawa kita. Bila orang kata Saudi Wahabi, dia tahu orang ni memang tak faham apa dia cakap. Dia suka fitnah orang. Saya rasa sedih. Kalau kita kata kita orang berilmu, masih guna Wahabi, kita rugi besar. Kerana kita fitnah seorang ulama namanya Muhammad Ibn Abdul Wahab. Dia seorang ulama. Dia pun dah mati. You fitnah dia, dosa dia akan pindah pada kita, pahala kita pergi kat dia. Rugi besar. Kalau nak kata dia salah, tunjuklah mana salah dia. Kalau ada salah pun dia juga manusia. Imam Syafi'i pun kata, Imam Maliki pun kata, kami manusia biasa. Boleh betul, boleh salah. Kalau salah jangan ikut, kalau betul ikut. Agama itu mudah. Jangan fitnah orang, hukum orang. Saya pun tak hidup di zaman dia, saya pun tak pernah jumpa. Tapi bila orang kata Muhammad Abdul Wahab Wahabi, saya pun terbaca juga buku dia. Dalam pembacaan saya tak nampak pun apa yang dia cakap itu bercanggah dengan Quran dan hadis. Kita kata kita ahli sunnah wal jamaah, dia pun ahli sunnah wal jamaah. Tapi nak fitnah orang kata kerana dia buat ini tak ada, itu tak ada. Yalah, kalau dah tak ada memang tak ada lah. Bukan? Ada lah. Kita di sini macam-macam buku ada, Sahih Muslim ada, Masya Allah. 40 hadis ada, Imam Nawawi, Masya Allah. Kalau ada situ ada lah. Kalau tak ada, tak ada lah. Berapa orang baca? Berapa orang baca? Kan? Kita kata kita orang Syafi'i. Betul tak betul? Betul tak betul umumnya? Nusantara ni Syafi'i. Apa nama Imam Syafi'i? Apa nama Imam Syafi'i? Susah juga kan? Saya jumpa orang Hanafi
Di India, Pakistan kadang-kadang saya kata, Nu'man bin Sabit berkata, Nu'man bin Sabit ini imam mana pula? Saya kata, Nu'man bin Sabit. Nu'man siapa dia? Ini ya problem. Nu'man bin Sabit itu Imam Abu Hanifah lah, itu nama dia. Abu Hanifah itu kunya dia. Syafi'i nama dia apa? Apa nama Imam Syafi'i anak? Oh, kena tahu, tidak fitnahkan imam kita buat apa? Kita cakap-cakap apa yang kita buat, imam pun tak suruh, kita yang buat. Kemudian kita kata saya Syafi'i. Nama Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Saya rasa juga kadang-kadang sedih. Kita suka kaitkan dengan Imam Syafi'i tapi nama tak kenal, buku dia pun tak pernah baca. Ini yang luar biasa. Kan? Saya banyak masjid yang saya pergi, tak pernah satu kali saya tengok masjid orang buka kitab Imam Syafi'i. Tak pernah sekali pun. Apa nama kita Imam Syafi'i? Bantu. Apa nama kita Imam Syafi'i? Problem juga. Oh, banyak cerita ini juga. Oh, Syafi'i, sikit-sikit Syafi'i. Minta maaf, janganlah fitnah imam kita. You nak cakap tentang Syafi'i, kena ada rujukan dia. Kita agama suka kias-kiaskan. Kanan-kanan kias-kias. Imam Syafi'i dalam kitabnya kata, la qiyas fil ibadah. Ibadat tak boleh main qiyas. Nabi dah tunjuk pada kita. Semua cara ibadat Nabi dah tetap tak boleh main qiyas-qiyas. Tapi kita suka kena qiyas. Nama kitab Imam Syafi'i ada dua yang terkenal. Yang awal dia tulis nama Al-Um. Yang terakhir Ar-Risalah. Kedua-dua pun tak baca. Tapi sikit-sikit Syafi'i. Bacalah, tolong baca. Maaf, saya nak tambah. Kalau kita mulai baca, rupa-rupanya banyak kita buat bertentangan dengan ajaran dia. Saya kena baca. Kerana dulu kita belajar empat imam pun kita kena baca. Supaya kita faham. Imam Syafi'i kata, Iza sahal hadis fahuwa mazhabi. Mana hadis-hadis Nabi yang you ikut sahih, itulah mazhab aku. Dia bukan buat mazhab baru, tak ada. Kita anggap macam Syafi'i satu mazhab yang baru. Tidak. Sebab itu negeri barat sekarang, kalau you bawa, saya Syafi'i, no. Saya mau tahu, you cakap itu dalam Quran ada dalil tak? Dalam hadis Nabi ada dalil? Ada, saya ikut. Tak ada, saya tak mau ikut. Habis cerita. Jadi istilah yang kita pakai Muhammad Abdul Wahab, Wahabi, satu istilah yang sengaja diguna oleh musuh-musuh Islam dulu. Supaya orang Islam berpecah. Akhirnya kita sambut. Saya tidak mengatakan maksum. Imam Syafi'i pun tak kata dia ada maksum. Imam Malik pun tak kata dia maksum. Apalagi Muhammad Abdul Wahab kemudian. Manusia biasa. Tapi bacalah sejarah dia dengan betul. Nak baca sejarah Muhammad Abdul Wahab, kena baca kitab sejarah yang memang orang tahu tentang Muhammad Abdul Wahab. Bukan dari musuh dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.